Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 149, dekat tengah-tengah muka surat. Hendaklah anda menunjukkan sukaria dan gembira setiap kali tiba perkara yang menggembirakan kaum muslimin, seperti turunnya hujan setelah mengalami kemarau dan turunnya harga barang-barang harian dan kemenangan tentera Islam ke atas tentera kezaliman dan kaum kafir. Hendaklah anda merasa sedih dan pilu setiap kali turun ke atas kaum muslimin dari balak bencana, wabak, harga mahal, fitnah dan sebagainya. Dan hendaklah anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia mengangkat semua balak bencana itu dengan meletakkan penyerahan penuh terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tiada mengambil berat terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah dari golongan mereka. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Umpamanya kaum muslimin itu dalam cinta mencintai mereka dan membelasi mereka umpama suatu jasad. Jika salah satu anggotanya mengadu sakit, maka semua anggota yang lain mengikut sama mengadukan demam dan tidak dapat tidur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam bab ini masih lagi mengingatkan kita tentang adab kenabian, adab bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita nak menggembirakan. Banyak perkara-perkara yang telah disebutkan daripada adab-adab berinteraksi dengan satu dengan yang lain, khususnya orang-orang Islam dan juga orang-orang yang bukan Islam. Maka di sini diajarkan ataupun disebutkan hendaklah kita bergembira atas kegembiraan orang Islam ataupun apa-apa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan bersedih terhadap apa kesusahan yang menimpa mereka. Subhanallah, kadang-kadang kita tak terfikir pun macam mana nak ada perkara-perkara yang kita tahu, kita gembira bila nampak dia happy, tapi kadang-kadang macam harga barang, kita akan fikir diri kita sendirilah. Kalau mungkin kita tak berada dalam kesusahan, kita tak kisah pun lah harga barang naik ke, harga barang turun ke, kita tak not affected kan. Tapi punya nak ambil berat terhadap orang lain, hatta benda tu tak affect kita tapi affect orang lain, maka kita rasa sedih ataupun rasa risau terhadap mereka. Wahakadha. Naam. Dan disebabkan itu orang-orang salih, mereka, kalau kita ni baca doa kunut nazilah ni, macam hari tu bila Covid baca, bila dah habis Covid dah berhenti kan. Tetapi daripada sejak berapa lama, mungkin daripada Allah Ta'ala alam, orang-orang salih ni mereka akan baca kunut nazilah sewaktu mereka salat witir di waktu malam. Mereka akan baca kunut nazilah hatta dalam salat waktu isyak
dan asar, selain daripada waktu subuh. Jadi mereka berdoa minta kebaikan dan minta ditolak segala musibah, minta ditolak segala kesusahan terhadap orang-orang Islam ni, bukan hanya bila waktu itu kena dekat tempat mereka, akan tetapi mereka akan mendoakan untuk seluruh dunia. Sebab itu satu orang saleh ditanya, kenapa dia dengar BBC berita, buka radio. Biasanya orang-orang saleh ni kadang-kadang kita tahu tak dengar radio, tak tengok TV, tapi bila mereka lihat TV ataupun BBC ataupun news dan sebagainya, maka mereka mengatakan, aku nak tahu tentang apa yang berlaku di dunia, tentang kepada orang-orang Islam. Adakah mereka berada dalam keadaan senang ataupun susah, sehingga aku dapat mendoakan kepada mereka. La ilaha illallah. Naam, balak bencana hadza wadih. Harga naik mahal dan fitnah dan sebagainya, maka kita doakan bukan hanya untuk kita, akan tetapi untuk seluruh orang-orang Islam. Dan darjat kita akan sentiasa naik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita banyak mendatangkan manfaat kepada orang Islam. Sebab tu dalam hadis disebutkan, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Setiap makhluk itu merupakan keluarga ataupun orang yang berharap kepada Allah, maka orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada hamba-hamba Allah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau kita menjadi asbab mereka mendapat kesenangan, sama ada dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan kemahiran kita, ataupun hatta dengan doa kita, ataupun hatta dengan risau kita terhadap mereka, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab tu yang disebutkan tentang sifat orang-orang munafik ni adalah intusibka hasanatun tasuhum. Apabila kebaikan kena kepada orang-orang yang beriman, mereka rasa sakit hati. Tanda-tanda orang munafik, bila benda-benda kenikmatan, benda-benda baik kena orang Islam, dia orang akan sakit hati. Wa intusibka musibatun yafrahu biha. Akan tetapi bila kemenangan tertimpa kepada orang-orang Islam, mereka akan ataupun kekalahan tertimpa kepada orang-orang Islam, maka mereka akan bergembira atas kekalahan ataupun kesusahan tersebut. La ilaha illallah. Dalam satu peristiwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kaum Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Kaum Rum ni telah dikalahkan oleh kaum Parsi fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Akan tetapi tak lama selepas itu mereka akan diberikan kemenangan. Tak lama selepas itu kaum Rum ni akan diberikan kemenangan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan pada hari itu Allah kata, ni belum berlaku lagi, Allah kata lepas tu akan mereka akan diberikan kemenangan dan orang-orang beriman akan bergembira atas kemenangan tersebut. Dekat sini dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang orang Rum, dan yang berperang tu orang Rum, yang menang tu orang Rum. Tak ada kena-mengena langsung dengan orang beriman. Orang Islam tak ada kena-mengena langsung. Akan tetapi orang beriman dia bergembira atas kemenangan orang Rum, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana orang Rum ni lebih dekat agama mereka, persamaan agama mereka lebih dekat dengan orang Islam, kerana agama mereka agama samawi, agama yang diturunkan, agama bersyariat lah kiranya, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka beriman dengan agama yang samawi lah, yang turun daripada langit. Berbeza dengan orang Parsi yang mana mereka menyembah api. Jadi kita dekat sini bergembira dengan orang yang mempunyai persamaan agama mereka dengan orang Islam, dan disebabkan orang Rom juga mereka
senang dengan orang Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira sesuka hati. Kita orang Islam ni nak bergembira ada sebab, nak sedih pun ada sebab. Tak boleh nak gembira suka hati, tak boleh nak sedih tanpa sebab juga. Sedih kerana gembira kerana Allah, kita sedih pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan tentang Qarun dan pengikut-pengikutnya, la tafrah, jangan kamu bergembira, jangan kamu berseronok. Innallaha la yuhibbul farihin, kerana Allah tak suka orang yang berseronok. Adakah ayat ini secara umum Allah tak suka orang berseronok ataupun khusus? Dekat sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan jangan kamu berseronok, bergembira, ada khusus lah, maksudnya ada sebab. Sebab apa? Sebab Qarun dan pengikut-pengikutnya bergembira dengan perkara-perkara yang mungkar, bergembira dengan harta kekayaan dan memandang rendah kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan. Dia bergembira dengan segala kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dan dia macam sombonglah, macam belagak macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak suka orang yang berseronok atas perkara-perkara yang mungkar. Bahkan bergembira atas kemungkaran orang lain adalah mungkar. Bergembira atas kemungkaran orang lain adalah satu kemungkaran. Tengok orang tu bergembira atas maksiat, atas perkara-perkara mungkar, kita pun happy juga untuk dia. Salah. Tak boleh. Kita pun akan dapat dosa. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan sekarang ni kita berada di zaman berapa ramai orang-orang Islam yang berada dalam kesusahan, hatta dalam taman kita, hatta dalam daerah kita, hatta dalam negeri kita, hatta dalam negara dan seterusnya. Berapa ramai orang yang ditimpa kesusahan, khususnya mereka-mereka yang berada di negara-negara yang berlarutan peperangan di negara mereka, dekat Yaman, dekat Syam, dekat Palestin dan sebagainya. Maka perlu untuk kita doakan untuk mereka, perlu untuk kita risau, perlu untuk kita ingat tentang keadaan mereka, yang mereka ini berada dalam kesusahan. La ilaha illallah, dalam kamp pelarian, makanan kurang ataupun mungkin tak ada, pakaian mungkin kurang ataupun mungkin kadang-kadang tak ada. Itu baru physical punya needs, makanan, pakaian, tempat tinggal. Lepas tu sentiasa risau tentang keselamatan mereka, risau tentang keadaan ahli keluarga mereka dan sebagainya. Maksudnya berapa lama mereka berada dalam that state, dan kita alhamdulillah makanan tak payah risau, pakaian tak payah risau, tempat tinggal tak payah risau. Kena kerja lah, tapi maksudnya dipermudahkan banyak perkara, diberikan keamanan, diberikan kemakmuran. Ini semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila kita ada, kita syukur, dan juga pada waktu yang sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang menderita. Dan kadang-kadang musim sejuk, tak ada selimut dan sebagainya, tak ada makanan untuk keep the body warm dan sebagainya. Kita pagi sejuk, balik sembahyang subuh sejuk sikit, buat kopi, malam nak kopi lagi dan sebagainya, ataupun kadang siang hari pun. Walhasil, yakni kita alhamdulillah dimudahkan banyak perkara, dan tak salah untuk kita nak menikmati perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita, yang Allah mudahkan kepada kita. Yakni kita berada dalam kenikmatan, tak adalah nak suruh menyusahkan diri kita sampai kita tak boleh nak makan best-best, nak pakai benda best-best yang Allah mudahkan untuk kita. Sebab apa? Sebab orang tengah menderita. Tapi bila kita berada dalam kenikmatan, kita tak lupa tentang mereka. Bila kita berada dalam kenikmatan dan kita mampu untuk bantu mereka daripada segi wang ringgit, kita cuba bantu mereka. Tak mampu dengan wang ringgit, mungkin kita bantu dengan memikirkan ataupun bagaimana boleh membantu mereka dengan apa-apa kebolehan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ataupun kalau tak mampu juga, kita doa. Jangan berhenti untuk doakan mereka. Tak mampu doa juga, at least kita rasa tak senang dengan mengetahui ada orang-orang Islam lain yang berada dalam kesusahan. Naam.
Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan mengatakan, ucapkan terima kasih bila menerima pemberian orang. Apabila anda diberi seorang Muslim suatu kebaikan, maka balaslah dia dengan perasaan sukaria dan ucapan terima kasih. Kemudian berilah dia suatu balasan. Jika anda termasuk orang yang tidak mampu atau dia terkira orang yang tidak senang diberi balasan, maka hendaklah anda membalasnya dengan berdoa buat dirinya. Nabi SAW sendiri telah berkata, jika aku diberi hadiah daging peha atau kaki kambing, aku akan menerimanya. Dan kalau aku diundang untuk makan daging peha dan kaki kambing, aku akan datang juga kerananya. Nabi SAW telah berkata, man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam taqdiru ala dhalika fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Siapa yang membuat baik kepada kamu, maka balaslah dia. Jika kamu tidak berdaya, maka doakanlah baginya sehingga kamu terasa bahawa kamu telah membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapa yang mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, moga-moga Allah membalasmu dengan segala baik, maka dia telah membuat terima kasih yang banyak. Naam. Di sini ada antara satu dengan yang lain adalah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tahadu tahabu. Berilah hadiah satu dengan yang lain kerana ianya akan menimbulkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Bila kita bagi hadiah kepada satu orang, maka dia akan gembira. Ataupun kita bagi hadiah kepada ahli keluarga seseorang, maka orang tersebut akan gembira kerana ahli keluarganya ada hubungan dengan dia. Bagaimana pula kalau kita bagi hadiah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bagi hadiah kepada orang yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadiah ataupun balasan yang kita akan dapat daripada Allah sesuai dengan kemurahan dan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hatta kita ziarah kubur, kalau boleh jangan tinggal daripada menghadiahkan Fatihah, walau surah Fatihah. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang ada pun kaum kerabat kita tapi kita tak biasa nak biasanya kalau nak hadiahkan Fatihah tu kena pergi sana. Tapi Nabi dah ajar hatta orang-orang yang meninggal dunia pun kita bagi hadiah, mungkin qul huwallah 3 kali ataupun 11 kali, ataupun surah Fatihah dan sebagainya, kerana ianya akan mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan kadang-kadang kalau mereka ni daripada ahli syafaah, orang-orang yang boleh memberi syafaat, kita akan mendapat hadiah balik daripada mereka ataupun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, maka beri hadiah, dan apabila kita diberi hadiah, maka terima dengan perasaan sukaria. Jangan pula tengok nilai hadiah tu, kita tengok orang tu fikirkan kita, sebab tu bagi hadiah. Orang tu nak gembirakan kita, sebab tu dibagi hadiah. Bukan dilihat nilai hadiah tu, tapi dilihat dia punya effort untuk nak menggembirakan kita, dan tak perlu pun nak bersusah payah sampai go out of the way, walaupun boleh, ataupun sampai luar kemampuan kita untuk nak beri hadiah. Beri ikut kemampuan masing-masing, akan tetapi beri untuk menggembirakan hati orang tersebut, dan terima dengan perasaan sukaria. Disebutkan tentang satu orang, seorang yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana baru-baru ni banyak haul dilakukan ke atasnya. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim ni setiap hari dia akan uli roti ataupun gandum ni sebanyak roti lah 1000 keping. Setiap hari dia dengan khadam dia akan buat roti 1000 keping dan diberikan sebagai hadiah kepada mereka-mereka yang berada dekat kampung dia. Syekh Abu Bakar bin Salim ajib, dia punya sedekah je setiap hari 100 buku roti. Kalau hari ni gadinya tu RM4, 10 dah RM40, 100 dah berapa, 400, 4,000 lah kiranya kan. RM4,000 setiap hari tu dia punya sedekah je untuk bagi roti. Tu belum ibadah dia yang lain. Dikatakan bahawa dia setiap malam dia tak tidur, daripada isyak sampai ke subuh tu dia tak tidur. Dia akan pergi masjid-masjid, semayang, bersihkan masjid, isikan air dekat tempat-tempat
wuduk dan sebagainya, tempat wuduk, tempat binatang-binatang nak minum air apabila datang ke masjid dan sebagainya. Maka sepanjang malam dia tak tidur. Esok pagi lepas tu buat roti pula, lepas tu tulis buku lagi, mengajar lagi, walhasil. Jadi satu hari Syekh Abu Bakar bin Salim dia didatangi oleh satu orang ahli, daripada kampung dia tu, bawa sikit je gandum, lepas tu ketuk pintu nak bagi hadiah dekat Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi bila dia punya khadam dia ataupun pembantu dia tu tanya, ya makcik nak apa? Kata, aku nak bagi hadiah kat Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa hadiahnya makcik? Ni sedikit gandum. Jadi yang khadam dia katalah, makcik tak tahu ke Syekh Abu Bakar bin Salim ni setiap hari dia bagi roti dekat orang, dekat ahli kat kawasan sini 1000 bantal, 1000 buku. Maka bila Syekh Abu Bakar bin Salim terdengar, maka dia pun turun lari ke pintu, jumpa orang tersebut, maka mengatakan kepada dia punya khadam dia kata, orang yang tak bersyukur atas nikmat yang sedikit takkan dapat yang banyak. Nikmat yang banyak yang aku dapat hari ini adalah dengan sebab bersyukur dengan nikmat yang sikit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu bersyukur pasti Allah akan tambah, dan paling kurang penambahan yang Allah berikan adalah dengan apa yang ada tu dijaga. Apa yang ada tu akan berterusan, tapi Allah kata la azidannakum, pasti aku akan tambah. Bukan hanya apa yang ada tu akan dijaga oleh Allah dan ditambah, bahkan akan ditambah dengan lebih. Jadi bila kita dapat hadiah daripada orang, terima dengan rasa gembira, walaupun benda tu mungkin nilainya mungkin tak besar, akan tetapi untuk menggembirakan balik hati orang yang berikan kepada kita tu, kita terima dengan perasaan gembira dan ucapan terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tak berterima kasih kepada manusia atas pemberian mereka, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu semua nikmat yang datang kepada kita itu adalah daripada Allah. Sebab tu doa, antara doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Wirdul Latif karangan Imam Haddad, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, apa-apa nikmat yang aku terima di pagi hari ini, sama ada daripada kamu directly ataupun daripada makhluk-makhlukmu, pada hakikatnya ianya adalah daripada kamu, wahdak la syarikalak, dan tidak ada sekutu bagi kamu. Naam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan berilah dia suatu balasan. Kalau kita mampu untuk nak balas balik daripada hadiah tersebut, maka kita balas balik. Jika anda termasuk orang yang tidak mampu, atau dia terkira orang yang tidak senang diberi balasan. Kadang-kadang kita tahu orang dia bagi hadiah, dia suka bagi hadiah dan dia tak harap pun apa-apa balasan. Sebagai contoh, dia nak bagi, jadi kita doakan balik untuk dia. Dekat sini dalam hadis Nabi bagi tahu apa yang Nabi suka. Jika aku diberi hadiah daging peha, yang ini thigh, kaki kambing lah kan, atau kaki kambing, aku akan menerimanya. Dan kalau aku diundang untuk makan daging peha dan kaki kambing, aku akan datang juga kerananya. Nabi SAW suka. Ada satu hari Nabi SAW makan dengan sahabat-sahabat. Dipotong seekor kambing dan kemudian dimasakkan. Jadi Nabi dah serve satu, seekor atau 2 ekor kambing. Nabi dah di-serve kepada dulang Nabi SAW tu satu kaki. Kemudian Nabi kata cedok lagi satu. Jadi orang tu pun cedok lagi satu, jadi 2. Dan kambing ada 2 je lah kaki peha depan kan. Jadi orang yang tadi kata, ya Rasulullah, kita sembelih seekor kambing sahaja, atau mungkin 2 ekor, jadi kambing tu ada 2 je depan, jadi dah habislah. Kalau dah 2 kali ataupun dah 4 kali, maka akan habis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ikut je arahan aku, maka ianya akan ada selagi mana kamu tak question aku balik. Karamah ataupun mu'jizah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kamu ikut perintah Rasulullah, maka benda tu akan sentiasa ada, berapa banyak kali pun tambah. Keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri kita, dalam diri ahli keluarga kita, dalam rumah kita, maka keberkatan yang Allah berikan kepada Rasulullah juga akan mengalir dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam diri dan dalam rumah kita.
Naam. Dekat sini Rasulullah juga mengajarkan kita untuk doa dengan banyak kepada orang yang buat baik kepada kita, sehingga kamu terasa bahawa kamu telah membalasnya. Maksudnya kalau orang tu buat baik kepada kita atau bagi hadiah, maksudnya doa dengan dia dengan sebanyak mungkin sampai kita rasa puas lah. Sampai kita rasa puas, sampai kita rasa okey, dah cukup lah kot doa ni kan. Doa sebanyak mungkin, tak jadi masalah. Kadang-kadang kita rasa segan nak doakan depan orang, tapi orang, kalau kita tengok dekat negara Arab ni, diorang punya doa subhanallah panjang. Kadang-kadang bila kita minta doa dekat situ juga, dia akan doakan balik untuk kita. Dia akan doakan balik untuk kita, dan doa yang panjang. La ilaha illallah. Sebab kadang-kadang kalau dia minta doa, kita tak doakan, kadang kita lupa. Jadi doakan terus dekat there and then. Dan man qala liman asda ilaihi ma'rufan, barang siapa yang mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, moga-moga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah membuat yang ini telah berterima kasih dengan banyak. Kadang-kadang orang sebut jazakallah je, dia tak sebut jazakallah khairan. Kalau jazakallah je, semoga Allah membalas kamu, sama ada dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Jadi sebutlah khairan tu. Kita nak Allah balas dengan baik kan, jazakallahu khairan. Mungkin tak salah pun cakap jazakallah sahaja, tapi bagusnya jazakallah khair. Kemudian Imam Haddad meneruskan yang mengatakan, jangan kecilkan hati seorang Muslim. Awas, jangan sekali-kali anda mengecilkan hati seorang Muslim dengan mengembalikan pemberiannya kepada kamu, dan ketahuilah bahawa apa yang sampai kepadamu melalui tangannya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala orang itu hanyalah wasitah, orang yang ditaskhirkan, yakni ditundukkan Allah untuk melakukannya dengan kuasa dan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Siapa yang diberikan sesuatu tanpa meminta ataupun tidak dengan kehendak dirinya, lalu dikembalikannya kepada si pemberi, maka perbuatannya itu samalah seperti dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada mengembalikan pemberian seperti ini terdapat bahaya yang besar, iaitu tabiat orang-orang awam sangat memandang berat terhadap orang yang mengembalikan pemberian mereka. Ya, ini senang terasa lah. Kalau kita bagi hadiah, pulangkan balik, orang boleh terasa. Barangkali yang menyebabkan setengah-setengah orang yang warak suka mengembalikan pemberian seperti ini ialah kerana hendak menunjukkan kezuhudannya dan kerana menjaga kedudukannya di mata mereka. Sebab itu setengah ahli muhaqqiqin menerima pemberian dari tangan orang secara zahir sahaja, kemudian dia menyedekahkannya kepada orang yang perlu secara rahsia. Memang ada kalanya wajib dikembalikan dalam beberapa permasalahannya, dan ada kalanya dianjurkan, yakni mustahab untuk kembalikan. Di antaranya, jika anda tahu atau anda menyangka dengan ada tandanya bahawa apa yang diberikan itu dari harta yang haram, ataupun yang disampaikannya itu adalah dari wang zakat yang disangka bahawa anda dari ahli yang boleh menerima zakat, padahal anda bukan dari ahlinya. Nah, kadang-kadang bila orang datang ke kita, tak apa, kita explain. Jika orang yang memberikan pemberian itu adalah seorang yang terkenal zalim dan tidak mahu bertaubat ke atas kezalimannya itu, anda bimbang jika anda terima kebaikannya itu, nanti hatimu akan condong ataupun cenderung kepadanya, atau kuat sangkaanmu apabila anda menerima daripadanya sesuatu pemberian, dia akan berani tidak memperdulikan nasihatmu yang benar. Jika anda tahu dari hal dan keadaan si pemberi itu bahawa dia bermaksud membuat baik kepadamu itu ada udang di sebalik batu, umpama dia hendak membengkokkanmu dari jalan Allah dengan membantumu dari wang yang haram, atau hendak memerangkapmu supaya mengikut jalan yang tidak benar. Pemberian yang serupa inilah yang biasanya diambil oleh tuan qadhi atau tuan hakim dan para pekerjanya dan yang lain-lain dari kebanyakan para penguasa, yakni menerima atau meminta dari orang-orang yang naik ke mahkamah bila mereka mengemukakan dakwaan untuk diputuskan. Inilah yang dikatakan rashwah, iaitu sogokan yang haram, dan perkara ini ada penjelasannya di beberapa tempat di sini. Maka wajiblah anda mengembalikan semua pemberian serupa ini pada semua permasalahannya. Naam.
Jangan kecilkan hati seorang Islam. Jabrul khatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dah disebutkan sebelum ni, sangat menjaga hati orang lain, hatta hati kanak-kanak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hati orang lain, hatta kanak-kanak. Bahkan hatta kanak-kanak diberikan hadiah, diberikan gula-gula untuk menggembirakan mereka. Tapi kalau kita tak boleh nak menggembirakan, paling kurang jangan kita sakiti hati mereka. Dekat sini disebutkan tentang satu perkara. Kadang-kadang kita rasa warak ataupun kita rasa zuhud, iaitu kita tak memerlukan daripada sesuatu perkara dunia, maka kita kembalikan balik kepada orang lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali telah berikan duit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak memerlukan kepada duit itu, maka berikanlah kepada orang lain yang lebih memerlukan." Maksudnya ada sahabat-sahabat lain yang lebih susah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada sahabat yang lebih memerlukan, yang lebih susah." Maka Rasulullah mengatakan hadis ini, "Man atahu syai'un min ghairi mas'alatin." Siapa yang diberikan sesuatu tanpa meminta atau tidak dengan kehendak dirinya, maksudnya dia tak ada pun nak benda tu, ataupun dia pun tak minta, hati dia tak menginginkan perkara tersebut, tak memikirkan tentang perkara tersebut, tapi dia diberikan sebagai hadiah, maka terima. Kerana apa? Kalau dia tolak, maka dia tolak pemberian daripada Allah. Dan dan kata Rasulullah, kalau kamu tak memerlukan daripada pemberian tersebut, kamu boleh bagi kepada orang lain yang perlukan. Kalau kamu perlu, kamu guna, tak jadi masalah. Kamu tak minta benda tu, dan kamu tak ada pun, alangkah best ni kalau aku dapat. Contohnya kan, kalau kita tiba-tiba orang datang bagi kereta tu, jaranglah nak berlaku kan. Tapi katalah kita suka satu kereta, tiba-tiba orang datang bagi kereta, tu mungkin memang dalam hati tu memang ngidam sangat nak kereta, tiba-tiba orang datang bagi kereta tu, kita pun mungkin boleh tolak lah, sebab hati tu menginginkan perkara tersebut kan. Tapi kadang-kadang tak ada nak ingin apa-apa, tak terfikir apa-apa, tiba-tiba orang datang bagi kunci kereta, ya Allah, bismillah, tak jadi masalah. Satu hari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, orang datang kepada dia bagi duit 1 juta Saudi Riyal. Datang bagi 1 juta Saudi Riyal. Lepas majlis datang, "Ya Habib, ni ada 1 juta untuk Habib." Habib kata, "Aku tak perlukan. Khalas, aku dah niatkan untuk Habib." Habib cakap, "Aku bakar boleh?" "Maafin musyrik Habib, ni dah untuk Habib. Khud." Ambil. Maka Habib terima, doakan orang tersebut dengan kebaikan. Maka orang tu pun berlalu. Hari yang sama, lepas orang tu beredar, Habib panggil salah satu anak murid dia, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, "Yang Ali, ta'al, ambil satu beg tu, masukkan dalam kereta. Daripada waktu tersebut keluar, mungkin daripada waktu duha sampai sebelum asar, diagih-agihkan wang tersebut sehingga habis, licin. 1 juta tu semuanya diberikan kepada orang susah, mungkin anak yatim, mungkin ibu tunggal dan sebagainya. Maka kita dapat, kita tak perlukan perkara tersebut, maka diagihkan ke semuanya. La ilaha illallah. Dan mungkin kadang-kadang kita dapat daripada orang-orang yang kadang-kadang kita ragu-ragu tentang duit mereka, dan kita boleh bagi kepada orang lain juga. Maksudnya orang-orang yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, iaitu kita bagi macam tadilah contohnya, macam Habib Abdul Qadir, dia bagi semua kepada orang lain. Sama ada dia ragu-ragu ataupun sama ada memang dia tak perlukan, maka diberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Dan kadang-kadang Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa menerima dengan kecintaan dunia lebih baik daripada menolak pemberian orang lain itu, kerana kita nak tunjuk kezuhudan. Orang bagi kita hadiah kan, kita suka benda tu, terima lebih baik daripada kita tolak, nak tunjuk yang kita ni zuhud, kita ni tak cinta dunia. Orang bagi buat-buat berlakon kan, macam cerita Piramli, tak apalah, bapak saya dah hantar duit daripada Hong Kong lah, apa semua kan. Tunjuk macam kita tak perlukan duit tu, nak tunjuk yang kita ni zuhud, tak cinta dunia. Maksudnya terima duit tu walaupun kita cinta kepada dunia lebih baik daripada kita tolak pemberian orang lain kerana nak tunjuk kita ni baik.
La ilaha illallah. Dan kadang-kadang kita terima duit daripada pembesar-pembesar yang mana kadang-kadang kita tahu ataupun la ilaha illallah, contohnya maksudnya kita ragu-ragulah tentang duit mereka, maka kita ambil letakkan di tempat yang mana boleh diguna pakai untuk umum, sama juga halnya seperti duit riba. Kadang-kadang kita nak kembalikan kepada tuannya tak boleh, duit interest dan sebagainya, maka kita keluarkan duit riba tu, maka kita letakkan di tempat yang mana ianya boleh diguna pakai untuk umum, untuk nak buat tandas ke, maka orang Islam, orang bukan Islam, semua orang boleh ambil manfaat daripada perkara tersebut. Kemudian Imam Haddad mengatakan ada kalanya wajib dikembalikan dalam beberapa permasalahan. Nah, yang pertama, kita nampak ada tanda-tanda haram daripada duit tu. Contohnya, orang ni orang buat bisnes, kita tahu dia punya bisnes pelik-pelik. Contohnya dia dikenali sebagai, ataupun dengar-dengar yang dia deal dengan benda-benda yang haram, ataupun dia ada kedai-kedai yang jual benda-benda yang haram dan sebagainya. Maka kalau kita tahu most of dia punya duit tu daripada yang haram, maka bila dia bagi duit, kita kembalikan. Ataupun kalau amount of money yang diberikan itu boleh datang daripada perniagaan yang halal, katalah dia punya bisnes dia 50% halal, 50% haram sebagai contoh. Kalau duit yang dibagi tu boleh datang daripada yang halal, maka kita boleh ambil. Tapi lebih waraknya untuk kita, kalau kita ambil pun kita bagi kepada orang lain. Nah, tapi dekat sini maksudnya boleh nak tolak kalau kita nampak ada tanda-tanda pada harta tersebut yang ini adalah daripada harta yang haram, ataupun daripada duit zakat. Kadang-kadang orang tengok pelajar agama boleh terima zakat. Kadang-kadang orang ingatkan orang yang pergi belajar agama pun semua orang boleh belajar zakat, boleh terima zakat, sedangkan dia daripada orang yang berduit, anak orang berharta sebagai contoh, tapi sebab dia belajar agama, orang bagi juga duit zakat dengan dia, so boleh ditolak. Cakap saya tak perlukan, saya datang dari, alhamdulillah ibu dan ayah mampu untuk nak tampung dan sebagainya, maka kita boleh kembalikan duit zakat tersebut. Jangan mana-mana duit datang terima je, walaupun ianya duit zakat. La ilaha illallah. Jika orang yang memberikan pemberian itu adalah seorang yang terkenal zalim, hadza wadih, maksudnya nampak yang pada harta itu ada kezaliman ataupun ada haram. Ataupun kalau kita terima kebaikan daripada orang tersebut, kita akan rasa obligated dengan orang tersebut. Jadi bila dibuat salah, kita rasa malu nak tegur. Kalau berlaku perkara-perkara macam tu, jangan terima. Boleh kita kembalikan balik hadiah yang diberikan. Sebab apa? Sebab kita lebih nak jaga, kita nak agama dia baik, bukan kita nak daripada manfaat dunia daripada dia. Naam. Ataupun kalau kita terima hadiah daripada dia, kalau kita nasihatkan dia, dia tak nak dengar. Naam. Kalau kita bagi nasihat dengan dia, dia tak nak dengar, maka tak perlu nak terima daripada hadiah daripada dia juga. Jika anda tahu dari hal dan keadaan si pemberi itu bahawa dia bermaksud membuat baik kepadamu, ada udang di sebalik batu, umpamanya dia hendak membengkokkanmu dari jalan Allah dengan membantumu dari wang yang haram. Ini berlaku zaman siapa? Zaman Yusuf bin Hajjaj, seorang governor, zaman tabi'in ke apa, tapi dia dikenali dengan kezaliman. Jadi sebelum dia memerintah, dia ajak orang semua datang kat rumah dia makan, bagi makan. Jadi bila dah bagi makan, lepas orang semua makan, dia pun cakap, sekarang ni aku tak takut doa daripada kamu, sebab aku dah berikan kamu makan daripada wang yang haram. Jadi disebabkan kamu makan daripada wang yang haram, jadi kalau kamu doa kamu at least first 40 days tu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Sebab apa? Sebab orang-orang yang salih tu sebelum zaman Yusuf bin Hajjaj, atau Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf, semua pemerintah yang tak baik je, diorang doa, habis, lingkup. Jadi Hajjaj, dia dah pasang trik awal-awal, aku naik je pemerintahan, aku bagi dulu makan daripada wang yang haram, daripada harta yang haram, supaya lepas ni kalau diorang doa pun takluk. La ilaha illallah. Atau hendak memerangkapmu supaya mengikut jalan yang tidak benar. Naam.
harta ni yang halal kena hisab, yang haram kena azab. Jadi kena berhati-hati. Jadi soalan dekat akhirat pun daripada mana kamu dapat harta tersebut dan dari ke mana kamu belanjakan. Jadi bukan hanya dapat daripada yang halal lepas tu kita boleh buat suka hati, ataupun dapat daripada syubhat ataupun haram kemudian belanjakan kepada yang halal pun tak boleh. Dan hadiah-hadiah seperti ini biasanya diambil oleh tuan qadi, orang-orang yang ada kuasa lah, ada pangkat qadi ataupun hakim. Disebutkan ada satu qadi ni sepanjang pemerintahan ataupun sepanjang dia jadi qadi, setiap hadiah yang dia dapat tu dia letak satu tempat. Tak pernah terima, tak pernah bawa balik rumah. Orang bagi dia hadiah, dia letak satu tempat. Kalau dia boleh return back, dia return back. Kalau tak boleh, dia letak dalam office dia. Jadi bila dia dah berhenti jadi qadi, hadiah tu ada dekat bilik qadi. Sebab orang bagi dekat qadi, dia tak guna, dia letak je kat situ. Ni waraknya orang zaman dulu. Orang zaman dulu punya warak, dia tak terima. Bila dia pegang pangkat, dia tak terima. La ilaha illallah. Ataupun hakim, dan para pekerjanya dan yang lain-lain, dan dari kebanyakan para penguasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada rezeki yang ataupun mendapat hadiah ataupun rezeki daripada perkara-perkara yang syubhat ataupun yang haram, ataupun yang akan menjejaskan hubungan kita dengan Allah dan menjejaskan hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan jangan suka mengutuk diri. Awas anda dari suka mengutuk dan mendoa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak pinak, kaum keluarga, harta benda ataupun ke atas salah seorang dari kaum muslimin, meskipun mereka ini telah menzalimi kamu. Sebab siapa yang mendoa ke atas orang yang menzaliminya, maka samalah dia sudah menerima kemenangan daripadanya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu sa'atal ijabah. Jangan berani mendoa ke atas diri sendiri, jangan juga ke atas anak pinak, ke atas harta benda. Jangan sampai doa kamu menyerempak saat pengkabulan lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkannya. Awas anda dari suka mengganggu seorang muslim atau mencaci makinya tanpa ada hak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang mengganggu seorang muslim, maka sebenarnya dia telah menggangguku, dan siapa yang menggangguku, maka sebenarnya dia telah mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang mukmin adalah tabiat orang fasik, dan memeranginya adalah tabiat orang kafir ataupun adalah satu kekufuran. Jangan suka melaknati seorang muslim. Awas jangan berani melaknati seorang muslim ataupun binatang, pembantu yang melayanmu ataupun orang yang tertentu, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kecuali jika anda tahu bahawa dia telah mati di atas kekufuran seperti Firaun, Abu Jahal, ataupun anda tahu bahawa rahmat Allah tidak akan mencucurinya sama sekali seperti iblis. Ketahuilah bahawa apabila laknat itu keluar dari mulut seorang hamba, dia akan naik ke atas langit, maka semua pintu-pintu langit akan ditutup di hadapannya. Kemudian dia akan turun pula ke bumi, maka semua pintu bumi juga akan ditutup di hadapan mukanya. Maka kini pergilah dia kepada orang yang dilaknati itu. Jika dia memang patut menerima laknat itu, terlungkuplah dia ke atas orang itu. Dan kalau tidak, dia akan kembali kepada orang yang mengeluarkan laknat itu, lalu terlungkuplah dia ke atasnya. Hendaklah anda menunjukkan kemesraan terhadap diri kaum mukminin dan cuba merapatkan antara satu dengan yang lain dengan saling mencintai sesama sendiri, saling berbuat baik di antara satu dengan yang lain, serta menutupi keburukan satu dengan yang lain. Di sini Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita untuk doa yang baik-baik untuk diri kita dan ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Jangan kita suka mendoakan keburukan. Sebab tu
pengkabulan doa ni bukan satu perkara yang mudah, dan orang-orang yang diberikan pengkabulan doa ni tidak diberikan perkara tersebut, melainkan dah diketahui bahawa mereka tak akan doa keburukan kepada orang lain. Kalau kita ni jenis orang yang suka doa keburukan untuk orang lain, ataupun tak boleh nak jaga mulut ataupun lidah kita, maka jangan, kadang-kadang pengkabulan doa tu tidak akan diberikan. Tapi pada waktu yang sama kena juga kita berhati-hati, sebab takut bila kita sebut perkara tersebut ataupun kita doa perkara tersebut bertepatan dengan waktu pintu langit terbuka, dan dikhawatiri diterima doa tersebut. Ada satu hari ada satu orang murid ni, dia nak belajar Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ni disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa yang berdoa dengannya maka pasti akan diijabahkan permintaannya. Maka anak murid ni pergi berjumpa dengan seorang guru nak belajar. Maka dia pun duduklah berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama guru ni untuk nak dapatkan apa itu Ismul A'zam. Dah lama tunggu, tak dapat juga. Satu hari anak murid ni pergi kat pasar, nampak ada satu orang tua dizalimi, dipukul dan sebagainya. Maka dia pun balik dalam keadaan marah. Dia cakap, "Ya Syekh, hari ni kena juga bagi Ismullahil A'zam sebab aku tak puas hati. Tu ada satu orang kena zalim dekat pasar, dia punya rupa dia macam ni dan tak ada orang yang bantu dia. Maka Syekh tu cakap, orang yang mengajarkan aku Ismullahil A'zam tu adalah orang tersebut. Orang tua tersebut yang kena zalim tu, dia yang mengajarkan aku Ismullahil A'zam. Dan Ismullahil A'zam ni tidak diberikan kepada orang-orang yang akan gunakan perkara tersebut untuk orang lain. Maksudnya kita guna untuk kebaikan dan bukan guna untuk keburukan. Setengah ulama menyebutkan Ismullahil A'zam ini adalah dalam perkataan Allah, kerana di dalamnya terkumpul segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik nama yang 99 ataupun baik nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tak termasuk dalam 99 itu, yang diajarkan kepada orang-orang, yang diilhamkan kepada orang-orang salih, para ulama dan sebagainya. Setengah juga menyebutkan Ismullahil A'zam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum yang dibaca oleh Rasulullah sewaktu peperangan Badar. Sepanjang malam Nabi angkat tangan, doa, menangis, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan Ya Hayyu Ya Qayyum ni disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Satu dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu lagi dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alaikal kitab. Satu lagi dalam surah Taha. Dalam surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. 3 tempat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka sebahagian ulama ataupun antaranya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa Ya Hayyu Ya Qayyum ni merupakan doa Ismullahil A'zam. Tapi Ismullahil A'zam ini maksudnya nak work, maksudnya hati kena ikhlas lah, dan hati tu kena ikhlas selagi mana, maksudnya kita berusaha keep making doa. Moga-moga Allah berikan kita keikhlasan sewaktu berdoa, dan kita minta yang baik-baik. Bukan hanya kepada orang kita tak boleh doa yang tak baik, hatta harta benda. Kadang-kadang orang dia marah, rumah, peralatan rumah, kenderaan, semua kena marah, kena caci maki dengan orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia tengah marah. Maka hatta dengan binatang ataupun hatta dengan harta benda pun kita jangan marah, jangan caci maki. Disebutkan setengah orang, diorang bila marah ataupun kadang berjenaka, diorang akan cakap, Allah yukharrib baitak, semoga Allah menghancurkan rumah kamu, dia kata. Tak tahulah dia memang itu diorang punya adat ke ataupun ada maksud lain, tapi setengah orang ataupun setengah yang saya dengar lah dekat negara Arab ni, setengah orang diorang macam suka cakap macam tu, Allah yukharrib baitak. Ini Allah Ta'ala alam. Tapi itu bukan satu benda yang baik lah, bukan satu doa yang baik. Hatta mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, kalau boleh kita jangan doakan yang buruk-buruk kepada orang yang menzalimi kita, sebab kadang-kadang kita punya doa tu berlebihan daripada apa yang dia zalimi kita. Dia zalimi kita 10, kita doa keburukan untuk dia 20.
Jadi basically awalnya dia yang menzalimi kita, kita dizalimi. Tapi sebab kita punya doa lebih daripada apa yang kezaliman yang dilakukan, maka bertukar. Kita pula yang zalim dia dengan doa kita, dan dia yang dizalimi dengan doa kita. La ilaha illallah. Nah, jangan doa keburukan untuk diri kita ataupun cakap benda-benda yang tak baik. Mungkin kita tahu ada benda-benda yang tak baik tentang diri kita, kita panjatkan kepada Allah doa, ya Allah, aku ada keburukan ni, kekurangan ni, kekurangan tu, keaiban tu, ya Allah, kau perbaiki keadaan aku. Tak perlu nak cakap, oh aku ni macam ni, aku ni macam ni. Tak perlu untuk nak menyalahkan diri sendiri ataupun menyebutkan keburukan-keburukan tentang diri sendiri. Kita doa, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentang ahli keluarga kita dan orang lain. Bahkan disebutkan kalau kita tak puas hati dengan orang lain, dengan sifat mereka, antara perkara yang terbaik adalah kita doakan agar Allah baikkan sifat mereka tu. Kadang-kadang kita ada tak puas hati dengan orang kan, mungkin sebab akhlak mereka ataupun sebab adab mereka. Perkara yang terbaik adalah kita doa kepada Allah agar mereka diberikan akhlak yang baik ataupun adab yang baik, sehingga bukan kita sahaja tak terzalimi ataupun tidak disakiti dengan akhlak dan adab dia, bahkan orang lain pun akan terselamat daripada keburukan adab dan akhlak dia. Kat sini Nabi SAW menyebutkan, yang ini nak tunjuk betapa Nabi sayang ataupun Nabi is connected to each and every one of the punya ummah. Siapa-siapa yang menyakiti orang Islam, maka dia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku telah menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain secara khusus Nabi menyebutkan, barang siapa yang mencintai cucu aku ataupun anak perempuan aku, Sayyidatina Fatimah, maka dia telah mencintai aku. Barang siapa yang menyakiti anak perempuan aku, Fatimah, maka dia telah menyakiti aku. Ataupun barang siapa yang menggembirakan Fatimah telah menggembirakan aku, dan barang siapa yang menyedihkan Sayyidatina Fatimah telah menyedihkan aku. Dan ibu biasanya sedih ataupun gembira apabila perkara yang baik ataupun buruk tertimpa kepada anak-anaknya. Maka dekat sini Nabi SAW nak tunjukkan bahawa zuriat Nabi datang daripada Sayyidatina Fatimah. Jadi apa yang berlaku ke atas zuriatnya Rasulullah, yang baik akan menggembirakan Rasulullah, yang tak baik akan menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, aku tak minta perkara lain daripada umat kamu kecuali untuk mencintai daripada ahli keluarga aku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ini firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umatnya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sibabul mu'min fusuqun, mencaci maki orang mukmin itu adalah sifat-sifat orang fasik, orang yang banyak melakukan dosa, dan membunuh ataupun bergaduh dengan orang-orang mukmin itu adalah sifat orang-orang kafir. Naam. Naam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang sempurna Islam dia adalah yang terselamat orang Islam lain daripada lidah dan tangan dia. Apatah lagi selamat maksudnya tak disakiti. Lepas tu Imam Haddad menyebutkan tentang jangan kita melaknati orang Islam. Bahaya. Hatta pembantu yang melayan kita, ataupun hatta binatang, hatta orang kafir sekalipun, kecuali jika anda tahu dia telah mati atas kekufuran. Hatta diorang mati atas kekufuran pun tak digalakkan untuk kita nak caci maki dia. Fir'aun ke, Abu Jahal ke, ataupun Iblis ke, walaupun memang dah tentu-tentu diorang tu mati dalam keadaan yang tak baik, tapi tak dapat pahala pun laknat mereka. Jadi nak buat apa nak laknat? Nah. Dan laknat itu apabila keluar daripada mulut seseorang, waliyadzubillah, kalau apa yang kita laknat tu betul, maka mungkin kita terselamatlah. Tapi kalau tak betul, waliyadzubillah, akan jatuh kepada diri sendiri. Nah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan adab-adab yang mulia ini kepada diri kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita, seperti mana diberikan adab-adab yang mulia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan
dihiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak dan adab-adab Rasulullah, juga kepada ahli keluarga kita dan anak-anak kita, sehingga dengan kita beradab dan berakhlak dengan Rasulullah menjadi asbab untuk kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, di mahsyar dan di akhirah dan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kita baca ini mendatangkan manfaat untuk diri kita fid din wa dunya wal akhirah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.